أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dialah Allah, yakni Tuhan kita, yang telah menjadi dan menciptakan, yang telah mengizinkan sesuatu perkara sama ada dengan gerak dan diamnya, sama ada dengan hitam dan putihnya, sama ada dengan siang dan malamnya. Kesemuanya itu adalah berdasarkan di atas kehendak dan kemahuan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selaku hamba Allah yang beriman, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan erti kata syukur yang sebenar-benarnya, iaitulah dengan kita melaksanakan segala titah perintahnya, dan dalam masa yang sama kita meninggalkan segala tegahannya. Dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita telah pun memasuki pada 11 Rajab, dan insya-Allah lebih kurang dalam berbaki 15 ke 16 hari lagi sama-sama kita akan menyambut bulan, iaitu memperingati melalui Isra' wal Mi'raj. Dan dalam bulan Rajab ini kita dididik dan diajar untuk sama-sama kita memperbanyakkan doa, dengan doa sebagaimana dipohonkan oleh khususnya diri sendiri ataupun imam yang mendoakan. Itulah doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam ini khususnya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama melalui atau menjalani ibadah Ramadan pada tahun ini. Sebab tu bila kita doa, kita baca Allahumma barik lana fi Rajaba. Rajaba ni dikhususkan bulan Rajab pada tahun ini dan bulan Sya'ban pada tahun ini. Dan mudah-mudahan sampailah kita pada bulan Ramadan. Saya bila sampai bulan Ramadan, saya teringat pengalaman hidup saya. Bila masuk bulan Ramadan ni, saya tengok sebelum masuk Ramadan ramai orang dijemput oleh Allah Ta'ala. Sampai kadang-kadang kita tengok peristiwa dari satu tahun ke satu tahun, pagi Ramadan, satu Ramadan, ada saja orang dijemput Allah Ta'ala. Mudah-mudahan yang dijemput tersebut ditempatkan dalam taman-taman syurga Allah Ta'ala kerana mereka dikasihi oleh Allah Ta'ala.
Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala kalau bagi kita peluang, Allah Ta'ala bagi kita peluang, dapatlah kita melakukan ibadah dan dapatlah menghapus segala dosa kita, mudah-mudahan insya-Allah. Dan insya-Allah akan kembali kepada Allah Ta'ala dalam keadaan sempurna untuk melayakkan kita untuk berada dalam taman-taman syurga Allah Ta'ala, seterusnya berada dalam syurga Allah Ta'ala. Jadi insya-Allah pada malam yang berbahagia ini kita sambung kembali perbincangan kita kitab Al-Imam wal-Ma'mum yang karangan asalnya disebut sebagai Al-Qawlut Tam fi Ahkam Al-Imam wal-Ma'mum. Kitab ni dia juzuk 1 dan 2 yang diterjemahkan oleh Datuk Syekh Haji Zakaria bin Haji Wan Ahmad Besar, iaitu ahli jawatan kuasa fatwa di negeri Kedah. Maka insya-Allah pada malam ini kita sambung perbincangan kita. Qala mu'allim rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi barakati ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dalam membicarakan perihal berkenaan masalah yang berlaku dalam mengerjakan solat ni, sehingga kan dalam kitab asalnya Qawlut Tam tu ada lebih kurang 500 permasalahan. Tapi diterjemahkan mungkin kurang daripada itulah, kurang lebih kurang dalam 220 tersebut, yang sesuai dengan wakil keadaan kita lah. Baik. Lalu kita masuk pada malam ini pada perkara yang ke-6. Qala mu'allim rahimahullah, makruh sembahyang sunat atau sujud tilawah selepas qomat atau hampirnya. Jadi musannif malam ni nak bincang soal pertama perihal berkenaan makruh sembahyang sunat. Bila makruh ni dia meluputkan pahala kita asal bila kita sembahyang sunat itu bertambah pahala. Sama ada kita pakai wangi-wangian, kita pakai baju yang bersih, pergi sembahyang Jumaat pakai baju putih dan sebagainya. Dan sunat bila kita solat, kita pandang tempat sujud, bila kita baca tahiyat akhir sampai asyhadu alla ilallah, sunat kita pandang jari kita, jari telunjuk kita sunat. Jadi pandang-pandang perkara-perkara sunat yang kita buat ni mendapat pahala. Sebab pahala ni kita tahu sembahyang berjamaah 27 darjat. Bila kita buat sempurna tu tambahlah. Tapi bila kita datang pun lambat, kurang satu pahala. Datang tak takbiratul ihram dengan imam, kurang satu pahala. So macam itulah ibarat macamnya ada saja perkara pengurangan tu atas kelemahan yang kita lakukan. Dan di sini kata makruh sembahyang sunat, sebenarnya sembahyang sunat dan juga sujud tilawah. Baik. Bila selepas qomat atau hampirnya masa, bila qomat atau hampirnya. Mari kita tengok. Apabila sembahyang telah diqomatkan, maka janganlah para makmum asyik mengerjakan sembahyang sunat atau sujud tilawah. Jadi musannif nak maklum kepada kita, bila qomat telah pun diqomatkan oleh muazzin ataupun hampir kepadanya, jangan lagi solat sunat rawatib sebelum masa waktu. La salata ba'da asar. Kalau kita kata tidak ada solat sunat lepas asar, tapi dan tidak ada solat sunat selepas sembahyang subuh. Tapi kalau kita datang lambat, qomat, bila dah qomat atau nak hampir kepada qomat, kebiasaannya kita tengok kepada uruf waktu tertentu. Kalau antara maghrib dan isyak mungkin dalam 10 minit. Antara subuh kepada iqamah adalah lebih kurang 15 minit. Maka kita tengok jam pun dah nak hampir dah, tik 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 tik. So tak perlulah kita nak solat sunat. Tapi kita tahu solat sunat solat sunat fajar ini ganjaran dia lebih baik daripada segala isi dunia ni. Maka kita boleh qada kalau kita nak qada selepas daripada kita kerjakan solat fardu subuh. Mungkin orang tengok ini waktu sembahyang subuh ni tak ada dah orang ni.
waktu tahrim kita kata selepas subuh tak boleh, asar tak boleh, tapi untuk qada boleh. Perluasan waktu itu boleh. Jadi boleh saja kita. Maka kita tak buat yang sunat sebab apa? Kita tak nak melakukan perkara yang makruh. Baik. Dan solat sunat pun tak boleh, sujud tilawah pun tak boleh. Dalam Quran ada ayat as-sajadah. Lepas tu dalam Quran dia ada tanda yang macam masjid, dia ada tanda macam Kuba. Ada semua yang ada 14. Maka bila kita baca, contoh kalau kita baca ke, ataupun kita baca ayat Quran tersebut, atau kita mendengar orang lain baca, ataupun kita baca Quran, kita tengah baca Quran, qomat berkumandang, kita baca berkenaan ayat-ayat sajadah, ada 14 tempat. Maka waktu itu so makruh kalau kita teruskan. Atas sekalipun kalau kita solat sunat, maka kalau kita solat sunat, qomat, masa qomat tu kita tengah solat, masa qomat tu kita nak solat sunat juga. Masa imam nak angkat takbir, kita dah rakaat yang pertama. So kita tak boleh putuskan sembahyang kita. Maka kita kena sembahyang ekspres. Stop. Buat yang wajib je. Sebab apa? Tak boleh putuskan solat sunat. Perkara ini perkara yang tidak dibenarkan lah. Maka kita kena ekspreskan. Untuk apa? Untuk nak kejar imam. Kalau kita sempat lah. Bila? Untuk sembahyang berjamaah ni, yang pertama yang nak jaganya adalah takbiratul ihram bersama dengan imam. Mengiringi imam. Ni bukan semua orang boleh dapat ni. Imam pun, imam masjid pun bila dia bertugas ya. Kalau dia tak bertugas, kadang-kadang dia pun tak dapat lah. Sebab kita cakapnya atas pengalaman kita. Tapi kalau kita jaga, manfaat dia cukup besar. Banyak kelebihan yang telah dijanjikan oleh Allah Ta'ala melalui lisan baginda Nabi SAW akan orang yang dapat takbiratul ihram bersama dengan imam. Dan jika imam menyuruh muazzin qomatkan sembahyang dan ia belum memulakan qomatnya, atau ia tidak disuruh oleh imam qomatkan sembahyang tetapi diketahui mengikut adat masa memulakan qomat itu telah sampai. Qomat ni ya afdalnya adalah siapa yang muazzin, yang azan, dia lah yang qomat. Tapi dalam surau, dalam masjid yang ada power, yang boleh bagi arahan qomat adalah imam. Imam sama ada dia nak bagi isyarat kepada muazzin supaya qomat, ataupun nak tunggu waktu ke, ataupun dia nak bagi green light. Itu sebab apa? Maksudnya itu hak imam. Dia boleh bagi green light lah kita kata. Sebab apa? Bila tak boleh qomat kalau tak nampak imam, nanti jam kran, orang Ganu kata jam kran. Qomat imam tak ada kat belakang. Setidak-tidaknya kena tengok juga. Okey, kata okey. Kalau ada jam, kita dah faham lah, tengok jam. Imam pun tahu dah. Maksudnya dia kukuk mana pun dia adjust bagi cukup masa, maka bila qomat saja dia pergi ke depan. Baik. Dan kalau kita tengok lagi, kita apa? Maka adalah makruh bagi makmum memulakan sembahyang sunat seperti mana makruhnya sembahyang sunat selepas diqamatkan sembahyang, atau tidak makruh baginya kerana qamat itu belum dimulakan lagi. Maka ini datangkan persoalan. Kitab ni ada penyataan dan didatangkan soalan. Kesimpulan dia akan bagi pandangan qaul yang muktamad. Maka kita berpegang dengan pandangan yang muktamad tersebut. Boleh atau tidak boleh. Mengikut qaul pendapat yang muktamad bahawa perbuatan tersebut makruh hukumnya. Kalau orang tu solat sunat, makruh orang tu sujud tilawah. Sebab sujud tilawah ni special. Bila kita baca ayat sajadah, bila kita sujud tilawah, syaitan dia menangis dalam keadaan dia menjauhi daripada kita. Sebab apa? Dia pun bila mana Allah Ta'ala perintah kepada dia sujud, dia tak mau sujud. Jadi orang senang bahasa yang mudah, siapa yang sujud tilawah ni, ganjaran dia, dan dia ni adalah orang yang mendekati, mudah nak masuk syurga Allah Ta'ala kalau dia buat amalan berterusan.
Sebab apa? Dia sujud kepada Allah Ta'ala. Maka syaitan tu lah ibarat macam tu. Dia menangis dan dia melarikan diri, menjauhkan diri. Sebab dia tak mampu nak goda orang yang sujud kepada Allah Ta'ala. Dia pun bila dia perintah, kita tengok dalam ayat Quran, ayat yang lain, Al-Baqarah, dia perintah, dia tak mau sujud. Bahkan dia klaim diri dia orang yang hebat. Baik tu. Baik. Maka pendapat yang muktamad bahawa perbuatan tersebut makruh hukum dia. Muktamadnya adalah hukum dia makruh. So kita kena tinggalkanlah. Kerana barang yang hampir walaupun kita tengok qomat tu belum dikomatkan lagi, tapi barang yang hampir kepada sesuatu perkara diberikan hukum perkara itu. Maka walaupun hampir masa tersebut, peluasan waktu itu tidak ada, maka kesempitan tersebut kalau kita teruskan nanti simpulan macam kita kata tadi, tak sempat nak mengerjakan solat bersama dengan imam. Apalagi bila kita berada di saf depan. Jadi bila kita berada di saf depan, kita berada di saf depan ni, kita masuk-masuk, kita solat di saf depan. Kita solat sunat. Muazzin qomat, imam nak datang. Jadi orang nak betulkan saf, jadi susah. Kadang-kadang imam pun bila kita tengok orang dah solat depan tu, kita pun tunggu dulu. Kita bagi masa dekat dia. Maksudnya sebenarnya dia tak faham keadaan sebenar tu. Biasa yang berlaku macam tu lah. Sebab tu kalau kita datang lambat, jangan kita pergi duduk saf depan. Tapi kalau kita datang lambat, duduk saf depan, ada masa memang kalau kita dan solat sunat dulu, maka baru Bilal qomat, tak apalah. Ini kadang-kadang kita tengok orang buat macam Masjidil Haram tu. Dia langkah sana pergi depan. Tak apalah, ya, mungkin pada dia kefiat ibadah yang dia buat tu pergi depan tu dapat pahala lah pada dia macam tu. Tapi tak, sebenarnya kita masuk ni ada tertib dan ada adab dia bila masuk rumah Allah Ta'ala. Masa kita solat tahiyatul masjid, kita solat sunat apa semua. Kita nak solat tahiyatul masjid pun bila kita masa tu azan dah berkumandang. Masanya dah masuk solat sunat rawatib dah. So tak perlu kita solat sunat tahiyatul masjid. Kita pergi sembahyang Jumaat contoh, ataupun kita pergi sembahyang mana-mana lah. Bila mana azan dah selesai, ada solat maksudnya solat sunat rawatib sebelum daripada sebelum mendirikan solat fardu. Maka solat tahiyatul masjid itu gugurlah. Jadi kita solat sunat rawatib tu, automatically maksudnya kita dapat package 2 pahala. Sebab apa? Kita menghormati dan kita mendirikan. Maka itu kita dapatlah. Baik. Kerana qomat boleh berlaku semasa ia sedang di dalam sembahyang sunat itu. Dan demikian boleh menyebabkan luput takbiratul ihram dengan mengiringi imam. Maka kesimpulannya adalah kalau kita teruskan juga, kita tidak akan dapat solat, kita tidak akan dapat takbiratul ihram bersama dengan imam. Especially takbiratul ihram bersama dengan imam. Baik. Maka perkara yang 7, qala mu'allim rahimahullah, sunat imam menyuruh makmum membetulkan saf. Ini biasa kalau kita tengok. Imam menyuruh makmum betulkan saf. Sayyidina Umar dia garang sikit. Dia boleh mengguna pendekatan yang kita tak mampu nak guna. Baik. Maka musannif ni kata, disunatkan bagi imam bahawa menyuruh para makmum membetulkan saf sebelum ia bertakbiratul ihram. Kita nak suruh makmum betulkan saf ni, biasa kita sebut istawu sufufakum wa'tadilu rahimakumullah. Satu. Banyak. Dan ada yang menyatakan hadis daripada Anas bin Malik, aqimu sufufakum wa tarasu. Luruskan saf kalian dan rapatkan saf. Dan ada menyatakan sawu sufufakum fa inna taswiyatas saffi min tamamin salah. Ada yang kedua, aqimu saf,
Luruskan saf dan solat kerana meluruskan saf bahagian dari kesempurnaan solat. Istau wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Rupanya banyak rupanya. Kita satu pun tak ada nak hafal. Aqimu sufufakum wahadhu bainal manakib. Panjang ni. Luruskan saf, rapatkan saf dan tutup celah saf kalian untuk saudaranya, dan jangan tinggalkan celah untuk apa? Untuk syaitan. Istau wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Tak kurang daripada 5. Ini yang saya tengok 5. Yang biasa kita tengok istau sufufakum, sawu sufufakum. Banyak rupanya. Tak apalah kita dapat apa satu pun tak apa. Tapi tak sesuai juga kalau sekadar kita baca istau sufufakum wa'tadilu rahimakumullah. Sepanjang solat kita baca tak sesuai juga. Maksudnya kita kena translate bahasa Melayu. Kita kena translate bahasa Melayu. Istau sufufakum, rapatkan saf. Bila kita sebut sila rapatkan saf, betapa apa yang kita nak rapatkan ni? Maka bila kita nak rapatkan saf, kita kena rapat bahu kita. Kita rapatkan bahu kita. Kaki tak perlu rapat. Kaki kiri kita dan kaki kanan orang sebelah tak rapat sebenarnya. Ada setengah orang cantum ni. Tuan-tuan pernah solat macam tu? Dia cantum kaki. Saya pernah macam tu, dia solat, dia cantum kaki dengan saya. Saya lihat sikit, dia strap. Boleh tahan dia ni. Saya solat, kaki saya tu, dia cantum anak jari kaki dia tu dengan anak jari saya. Jadi tak boleh bergerak. Sujud, rokok apa semua ni atas, berap, disambung balik. Boleh tahan ya. Sebenarnya rapatkan bahu. Bila rapatkan bahu, dada jangan pergi ke depan. Dada kita jangan pergi ke depan. Dada kita biasa tentang dengan dia. Itu. Dan bila dia sebut, imam sebut wa'tadilu, apa yang kita nak betulkan ni? Kita nak betulkan tumit kita. So kita tak perlulah betulkan kopiah kita. Kita nak sen ni, tak payahlah. Boleh lah kita nak buat. Tapi yang penting kita rapatkan bahu dulu. Dada kita sama dengan sebaris dengan dia. Dan bila kita tengok wa'tadilu, kita boleh tengok tumit kaki kita. Sebab jari ni tak apa, dia masuk rumah orang pun tak apa. Jari, kalau jari panjang, jari panjang. Saya tengok kadang-kadang orang tengok jari dia panjang. Tapi yang penting tumit ni. Kita sebab ada belakang soft ni, ada garisan soft dia belakang. Kalau tumit kita letak itu, jadi dia lurus, dia akan lurus. Yang lurus tu, tumit tu. Ibu jari tak kita apa? Sebab dia, bila kita sentuh, tangan kita bersentuh, dia ada aura positif, negatif. Kan? Sebab hati manusia ni, ada hadis Nabi menyatakan, muka ni, wajah dan hati ni boleh berbalik-balik. Sebab apa? Orang tak luruskan saf. Kan? Tuan-tuan tengok orang keluar, seorang pakai baju ni, seorang baju ni, hati pun tak match, tak masuk. I duduk sekali tapi tak, macam tak ngam je tengok dia dua orang ni. Dia tengok kan? Solat sebelahnya belah tak rapatkan saf. Rupanya dia duduk asrama, seorang katil atas, seorang katil bawah. Tapi bila buat halaqah, bila solat dia tak mau rapat. Sombong manusia ni. Di hadapan Allah Ta'ala pun tak mau rapat sebab dia sombong. Hati. Ya Allah Rabbi. Kita ni kena bersih hati kita lah. Kalau lah kita marah kawan sebelah pun, janganlah tak rapatkan saf. Sebab bila kita tak rapatkan saf, boleh sekira-kira boleh masuk. Syaitan masuk tengah. Dia syaitan masuk tengah. Tak khusyuk lah solat tuan. Kita bagi ruang kat dia masuk. So bila kita tutup ruang tu, dia tak boleh masuk. Sunat kita solat khusyuk dalam solat. Bukan semua orang boleh dapat. Walaupun kita rasa boleh dapat ni, insya-Allah kita cuba tengok, tapi kadang-kadang tak dapat juga. Angkat je takbir Allahu Akbar. Wah, kunci itu hari aku baru ingat lah. Aku letak bawah peti ais tepi sikit. Dia boleh ingat tuan. Siapa yang ingatkan tu?
Bila kita was-was, bila kita kita dah bincang lah sebelum ni tapi tak apalah. Tapi nak cerita bahawasanya macam tu. So, kita tutup ruang sebab ini adalah merupakan qaulan wa fi'lan. Perbuatan Nabi, qaulan sebutan Nabi. Rasulullah kata istawu sufufakum wa'tadilu rahimakumullah. Minimum kita kata macam tu. Maqal. Maka ini adalah berupa qaulan dan fi'lan. Membetulkan saf ini, Nabi cuba sahabat betulkan saf. Bahkan seorang imam tersebut sebenarnya bila dia tengok saf tak betul, dia tak boleh angkat takbir lagi sebenarnya. Tapi kadang-kadang kita tengok saf yang pertama je. Sebab tu kalau saya pun kadang-kadang saya jelin-jelin saf pertama je, saya belakang dua tak tengok. Sebenarnya tak. Sebenarnya kena pusing belakang tengok. Orang dah sampai macam tu bagi isyarat. Kita bagi isyarat itu besok tak datang sembahyang Jumaat kita. Orang kita jiwa dia lembut kan. Tambah kita bila kita gitu. Kalau kau imam kena tegur macam Tuhan. Aku pun kena tegur juga. Tu kalau sabar istiqamah ada tu. Kalau rasa macam terkilat, rasa tak datang pergi part lain lah. Pak orang tak kenal macam tu contoh. Tu saya kata Saidina Umar tu hatta menggunakan boleh dengan pedang, boleh bagi arahan kepada sahabat supaya betulkan saf sampai begitu sekali garang. Kita tak garang, kita lembut. Betulkan saf, masukkan ruang untuk ambil kaki macam itulah. Maksudnya kita selang-seri dengan bahasa Melayu. Rapatkan saf, luruskan saf. Sesungguhnya saf yang sempurna ini akan mendapat rahmat daripada Allah Ta'ala. Baik. Bila? Sebelum ia bertakbiratul ihram. Maka jika makmum tidak membetulkan saf juga saf mereka, maka hendaklah imam itu berjalan di antara saf-saf untuk membetulkannya. Tanggungjawab imam. Nak jalan rasanya tak berjalan kot kan. Tapi nak cerita pasal tanggungjawab imam. Setidak-tidaknya kita betulkanlah saf pertama, dah ready apa semua, baru kita buat. Sebab tu bila kita nak solat, biasa kita buat macam mana? Kita dah sebut aqimus solah, aqimus sufufakum. Contoh kita kata macam tu. Dah lepas kita kata tu betulkan saf, lurus dan rapatkan saf, kita pun paling depan, kita bagi masa kat makmum. Jadi kita nak buat apa? Kita baca qul a'udzu birabbin nas. Jadi masa ruang kita baca qul a'udzu bin nas, kita mengharapkan makmum dan eja-eja saf tu bagi rapat, bagi sempurna. Jadi kita baca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sebab kita pun nak minta lindung diri kita ni daripada gangguan syaitan. Ataupun kita tambah Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa ay yahdurun. Kita minta supaya kita ni dijauh daripada tiupan al-khannas, bisikan al-khannas, ganggu kita dalam solat. Sebab tu kita disunatkan baca qul a'udzu birabbin nas. Syaitan ni dia boleh kacau kita mana-mana. Kalau kita tak jaga, memang itulah kelemahan. Baik. Kemudian barulah bertakbiratul ihram. Demikian diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah tunjuk contoh kepada kita. Sebab apa? Dalam membetulkan saf ni, dia ada ruh dalam solat. Maksudnya ada ruh dalam solat sebenarnya bila kita betulkan tu, hati bertaut, hubungan semakin rapat, ukhuwah semakin terjalin, ada rasa kasih sayang, harmoni. So banyak elemen-elemen benda yang positif antara kita. Yalah kita tak jumpa dia lama, tiba-tiba solat sebelah pula. Allah. Dia kalau sentuh tangan laki dengan laki, dia rasa lain. Dia rasa maksudnya memanglah laki dengan laki dah confirm lah, mustahil lah. Tapi nak cerita bila sentuhan tu dia rasa lain. Kan? Setengah tu kita pun rasa tengok lain lah. Bila bersentuhan kulit dengan orang lain ni dia lain, dia ada aura dia sikit. Maka rupanya ada hikmah di sebalik yang Rasulullah nak didik, nak ajar kepada kita. Baik. Maka kita tengok perkara yang berikutnya.
Qala Mu'alim rahimahullah, tidak sunat membaca bismillah ketika hendak takbiratul ihram. Maka musannif nak kata kepada kita, baca bismillahirrahmanirrahim semua orang tahu. Dan hadis Nabi menyebut kullu amrin tibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar wa fi riwayah fahuwa aqta wa fi riwayah fahuwa ajdam. Tiap-tiap pekerjaan yang mempunyai cita-cita yang tidak dimulai dengan membaca bismillahirrahmanirrahim maka terpotong. Maka di sini ketiga-tiga riwayat ini memberikan satu gambaran adalah tidak mendapat keberkatan daripada apa yang kita buat. Tapi itu perkara yang kita buat, perkara yang mendatang, ataupun bukan perkara yang khusus. Kalau kita nak minum, kita baca bismillah lalu kita minum. Bismillahirrahmanirrahim. Kebetulan air dah tuang tu, saya baca bismillah, saya minum. Kebetulan. Tapi dalam perkara syariat, contoh, kalau kita jumpa orang, kita tak baca bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum. Tak. Kita nak solat, musannif ni sebenarnya nak tekan kepada waktu kita nak solat, kita tak baca bismillahirrahmanirrahim, usalli, tak ada. Sebab ini perkara syariat. Tak ada orang pergi buat umrah, bismillahirrahmanirrahim, nawaitu umrata wa ahramtu biha sampai akhir. Tak ada. Dia tak baca bismillah. Tapi sebab apa ini perkara khusus? Maka tak perlu baca bismillahirrahmanirrahim, usalli fardhul maghribi, tak perlu. Boleh terus kepada. Dan bila kita angkat takbir Allahu Akbar, kita belum lagi baca doa iftitah. Tiba-tiba kita tersilap baca bismillahirrahmanirrahim. Kita tak boleh baca Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi katsira. Tak boleh dah. Sebab bismillah tu sab'ul masani, 7 ayat yang berulang-ulang. Maksudnya kita seumpama dah baca dah bismillah pada ayat yang pertama, maka kita sambung Ar-Rahmanir-Rahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahman sampai akhir. Tapi apa yang musannif nak tekan adalah bila kita nak angkat takbir, tak perlu baca bismillahirrahmanirrahim. Tapi bila kita nak masuk rumah, kita kena baca bismillah. Kita balik jalan merata-rata, tahu kaki kita ni, kita kaki jalan, biasalah. Tuan-tuan tak kaki jalan kot? Tak kan? Saya seorang ni kaki jalan. Asyik jalan je. Balik malam-malam. Orang rumah pun tidur lah. Saya baik balik rumah tu je. Tak pernah ubah rumah lagi setakat ni. Balik lewat malam, kita duduk dekat luar tu. Kita tak masuk rumah terus. Kita dah baca surah 3 Qul ke contoh, baru kita baca. Bagi salam, assalamualaikum. Bagi salam, orang rumah tidur tu. Tak apalah, dia tidur-tidur lah. Tapi kita apa? Bagi salam. Sebab kita tak nak bagi kita tak bagi syaitan masuk dalam rumah. Jin syaitan tak nak masuk rumah kita. Kita bagi salam. Dan lepas kita bagi salam, kita baca bismillahirrahmanirrahim. Bila kita masuk rumah, kita baca ta'awuz tadi, kita bagi salam, kita baca bismillah. Diorang ni yang ikut kita ni tak dapat nak masuk. Kita balik rumah, kita balik malam-malam, syaitan ikut kita tu. Makhluk halus senang kita sebut, makhluk halus kita sebut. Makhluk halus ikut nak masuk rumah. Tapi bila kita bagi salam, kita baca bismillah, dia tak dapat masuk. Tapi bila kita masuk rumah, tak bagi salam, dia kata, malam ni aku ada tempat bermalam. Dia ajak geng dia, jom. Ada hotel malam ni, kita boleh bermalam. Sebab kita masuk rumah tadi tak baca. Dia pun ada geng dia. Tapi tak tahulah apa ayat dia guna. Dia ajak kawan dia. Makan tak baca bismillah. Dia tumpang makan sekali dengan kita. Dia ajak geng dia, jom makan rumah ni. Rumah ni memang makan tak baca bismillah punya. Confirm. Makan tak baca bismillah. Menguap tak tutup mulut. Syaitan masuk ke mulut, duduk dalam perut kita. Pesta dia. Pesta makan. Jadi kalau kita baca bismillah ni, banyak perkara keberkatan yang kita dapat.
Tapi kadang-kadang benda mudah ni kita lupa kan. Nak makan baca bismillah, nak minum baca bismillah, nak buat benda baik, nak sentuh tu, nak ni, nak apa semua bismillah kan. Biasalah kita ni. Tapi kita cari jalan lah untuk menyelamatkan diri kita, keluarga kita, anak kita daripada ketidakketenteraman, gangguan makhluk halus. Syaitan ni suka masuk rumah kita, dia kacau dan sebagainya. So kita nakkan keamanan, keselamatan, kita minta dengan nama Allah. Orang sembelih pun baca paling minimum bismillah. Dia tak baca bismillahirrahmanirrahim, dia baca bismillah. Baik. Berkata Syekh Al-Qamuli di dalam kitab Jawahir, apabila seseorang hendak bertakbiratul ihram, maka tidaklah disunatkan. Nak takbiratul ihram, tidak disunatkan membaca basmalah. Bila tidak disunatkan ni, buat tu tak dapat pahala lah. Sembahyang tetap sah, kita angkat takbir macam biasa, kita niat macam biasa, tetap sah. Tapi cumanya kita tidak disunatkan. Bila tak disunatkan ni, ibarat kita menambah-nambah. Sebab tu kita cuba untuk mendalami ilmu supaya kita beramal dengan sunnah Nabi SAW. Walaupun kita buat suatu perkara itu sedikit, tapi manfaat dia cukup besar. Tuan. Sebab manfaat tu besar tu bukan untuk diri kita. Kita bercakap ni sebenarnya kita cakap bahasa biasa je umumnya. Tapi kita nak supaya manfaat itu dapat dikongsikan semua. Kita cakap benda bacalah bismillah masuk rumah. Walaupun nampak benda basic. Tapi setidak-tidak yang balik kat sini ni, yang pakat-pakat balik semua masuk rumah, bagi salam, baca bismillahirrahmanirrahim, masuk rumah. Dan dia dapat keberkatan. So pahala itu mengalir. Dan kalau diturunkan ilmu tu kepada orang lain, kepada anak buah, kepada anak-anak, budak-budak kecil baru nak naik dan tak tahu. Kau ni mat balik lewat malam, kau duduk luar dulu, kau bacalah apa yang patut, kau bagi salam, kau masuk rumah. Baca bismillahirrahmanirrahim, kau masuk, insya-Allah selamat. Tak apalah kau balik pukul 1 pun ayah tak kisahlah, mat. Balik pukul 2 pun boleh lah, mat, asalkan selamat. Didik dia sikit-sikit, lama-lama dia pun faham. Tak selesa lah tidur lewat. Balik awal sikit lah. Dia pun pandai lah. Macam tu lah. Nak dakwah ni tak boleh keras sangat kan. Sikit demi sikit, lama-lama okey lah. Maka tidak disunatkan bagi seseorang itu membaca ketika hendak ia berihram dengan haji. Nampak? Maka bila orang tu nak buat haji, dalam keadaan berihram dengan haji, maksud dia pun sama juga, tidak disunatkan untuk membaca bismillah. Kalau kita tengok keadaan tersebut, bila kita nak solat tersebut, kita baca ta'awuz tadi, kita baca kalau a'udzu birabbin nas, lepas tu kita nak tunggu nak angkat takbir ni, maka pada ketika itu kita jangan berkata apalah sebenarnya. Kadang-kadang kita tengok orang sembang ni kan, lepas ni pergi mana, dia kata lepas ni nak minum kat mana, dan lagi dia sembang jumpa kawan dia, lama tak jumpa. Sebenarnya waktu tu waktu yang tak boleh bercakap dah. Nak bercakap tunggu selesai solat dulu baru boleh bercakap lah. Melainkan ada hajat. Ada hajat yang penting je boleh bercakap. Kalau hajat dia penting, masa tu kita boleh bisik dengan dia. Ada hajat kita cakap boleh. Tapi kalau tidak, tumpuan kita, fokus kita untuk kita nak dirikan solat, untuk kita nak dapat solat dengan khusyuk. Macam tu. Bukanlah kita tak boleh bercakap, tapi bila ada hajat yang masa tu yang perlu je kita kongsikan dengan dia ataupun cakap kepada dia bagi maklumat sepatah dua patah, boleh lah. Tapi yang lainnya tak, kita fokus. Sebab apa? Kadang-kadang bila kita berkomunikasi sewaktu hendak mendirikan solat ni, dia ganggu konsentrasi kita. Hatta telefon ni tuan-tuan, tak payah susah. Telefon ni bila nak komat ke, sebelum nak komat tu kita tengok telefon, tiba-tiba orang mesej pula. Orang mesej nak itu, orang nak ini dengan kita, satu perkara yang tidak menyenangkan hati kita. Lalu bila kita angkat takbir, dia punya ganggu fokus dia tu, silap-silap boleh lupa rakaat tuan-tuan. Jadi itu sebab kadang-kadang telefon ni
tak berapa sesuai ni. Bila kita nak buat ibadah masjid, ada setengah orang dia tak bawa telefon pergi masjid. Ada setengah saya tanya, hebat ke dia ni? Warung juga dia tak bawa telefon pergi masjid. Dia tak mau ganggu telefon, tak mau ganggu fokus dia. Mungkin barangkali dia kata bila dia pergi masjid, aku nak baca Quran lah, aku nak zikir, tapi bila ada telefon dia tak jadi dia. Asyik buka data, ada juga mesej. Maksud saya ganggu konsentrasi tadi, kita tengok mesej, satu mesej je, tapi dia tidak menyenangkan hati kita. Bila tak menyenangkan hati kita, bila kita angkat takbir Allahu Akbar, kadang-kadang takbir yang kita angkat tu rasa macam aku ni rasa macam tak sempurna takbir tadi. Dan niat ke belum ke, macam-macam dia ganggu. Kadang-kadang bila dah okey, bila masuk dalam solat pula dia ganggu konsentrasi dalam solat. Sebab tu istiqdar. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala kata, istiqdar menghadirkan hati ketika hendak mendirikan solat. Menghadirkan hati ni adalah tempat telik Allah Ta'ala. Hati ni tempat telik Allah Ta'ala. Jadi kita nak supaya jauh daripada suatu perkara yang boleh mengganggu kekhusyukan kita, yang boleh mengurangkan kekhusyukan kita, maka sebaiknya tumpuan kita untuk kita nak masuk solat tu, melainkan kalau kita tengok telefon ni ada apps Quran, kita bolehlah sambil-sambil tengok, macam gaya orang tengok macam tengok telefon, rupanya tak, kita tengok Quran, kita baca Quran. Ataupun kita tengok teks ada zikir, rupanya okeylah macam tu. Maksudnya dia boleh tak ganggu fokus kita daripada kita untuk sewaktu hendak mendirikan solat. Baik, insya-Allah. Kita masuk azan. Maka perkara yang terakhir yang kita akan bawa ke minggu ke depan ni adalah wajib menghadirkan 3 perkara dalam takbiratul ihram. Dan insya-Allah ini perkara yang ke-9 ini kita akan bawa kepada pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan sedikit perbincangan ini dapat kita mengambil ruang dan peluang untuk kita menambah ilmu dan kefahaman dalam pelaksanaan ibadah kita, dan mudah-mudahan ini menjadi suatu tambah nilai kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati, merestui dan menerima ibadah yang kita sempurnakan selama ini, dan mudah-mudahan kita dijemput dalam keadaan kita sempurna mendirikan solat dengan sempurna, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu.